Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita dapat sambung pengajian kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Muhtadi. Kita berhenti pada muka surat ke-16 Jawi. Jawi 16. Rumi berapa? Apa? Hasyar dan nasyar apa? Tak tahu. Rumi tak tahu. Berapa? 21. Okey, 21. 21 Hasyar dan nasyar. Rumi 21, Jawi 16. Qala al-musannif, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, dan setengah daripada yang dikhabarkan tu Nabi lah khabarkan, yang Nabi bagi tahu. Siapa lagi kalau bukan Nabi tak? Wajib yang i'tiqad, wajib kita berpegang bahawa ada kemudian daripada bangkit itu, ada kemudian daripada bangkit. Maksudnya mula-mula kita dah sebelum pada ni kita bahas mati. Kita kena i'tiqad setiap orang mati, satu. Dan mati itu pula akan ada azab atau fitnah atau seksa kubur. Kemudian kita i'tiqad juga ada malaikat munkar nakir, tu. Dan kita i'tiqad juga bahawa kemudian daripada bangkit kita akan dibangkitkan kat padang mahsyar. Kita wajib i'tiqad. Dan bila bangkit tu bahawa ada kemudian selepas daripada bangkit, selepas daripada mati tu, lepas kiamat, itu hasyrun dan nashrun. Hasyrun dan nashrun. Apa maksud hasyrun tu? Yakni disesakkan segala makhluk pada satu tempat. Itu hasyrun. Malah hasyrun tu kalau tambah mim kat depan, itulah mahsyar. Jadi
kita disesakkan, dihimpunkan, bersesak-sesak dekat satu padang, satu kawasan yang dinamakan kawasan tu Padang Mahsyar. Tu nama aja, Padang Mahsyar. Disesak, bila sebut sesak tu ramai orang, semua. Siapa yang manusia disesakkan dengan jin, disesakkan dengan malaikat, disesakkan dengan binatang, apa-apalah yang berkaitan tu. Dah sebut dah sebelum ni. Dekat satu padang namanya Mahsyar. Masa tu langit kita ni bukan langit dah. Masa tu macam ni. Masa tu kita telah berbumbungkan arash. Tu. Sekarang berbumbungkan langit. Masa tu dah berbumbungkan arash. Bila bangkit tu. Buat apa? Buat apa? Supaya menyelesaikan permintaan Allah. Bukan, maksudnya supaya dapat terlaksanalah apa yang Allah janjikan. Alah, kita baca surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Saktah. Jangan tarik nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, kita lah semua yang bangun pada mahsyar. Ya wailana. Habislah. Kalau yang tak elok ni, yang jahat ni, yang maksiat, celakalah kita. Itu yang tak elok. Kalau yang elok tu dia tak celaka tapi menggelabah jugalah. Ya wailana. Celakalah kita tu. Habislah. Tak tahu apa jadi ni macam tu kan. Dah lama dah duduk dalam kubur ni. Man ba'athana, siapa kejutkan kita? Min marqadina, daripada tempat tidur kita. Kita ingat rupanya macam tidur. Hadza, lepas tu saktah. Jangan tarik nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Maka kenapa saktah? Dah ada saktah-saktah lah. Nabi baca saktah-saktah lah. Itu jawapan selamat. Jawapan memanglah apa-apa ikut ajalah. Tapi kalau nak kira betul-betul, kenapa ada saktah kat situ? Ada saktah kat situ. Saktah ni maksud tak tarik nafas. Tak tarik nafas. Dia seolah-olah macam terkejut, tergamam. Kan? Kalau tergamam dia tak tarik nafas. Terkejutnya aku. Mana ada? Terkejutnya aku. Kan? Macam tu. Tak tarik nafas. Dia mana? Terkejut. Terkejutnya. Mana ada? Terkejut. Terkejut. Masa terkejut tu tak tarik nafas. Itulah hikmah saktah kat situ. Terkejutnya. Siapalah yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Lama dah kita tidur ni. Macam tu. Siapalah yang bangkitkan kita? Untuk menyelesaikan permintaan Allah. Atau bahasa lain, untuk apa yang Allah janjikan tu nak terlaksana lah ni. Apa yang Rasul bagi tahu tu nak kasi settle. Antara segala mereka itu, antara segala kita dengan Nabi, kita dengan kita, dan orang yang pertama sekali bangkit, dia kata dan nashrun itu bertaburan. Maksud nashrun tu nasyar atau nashrun itu bertaburan keluar mereka itu daripada kubur, kemudian daripada dihidupkan. Lepas dihidupkan tu jadi tak tentu arah lah. Tak tentu arah. Pergi sana ke sini berterabur. Orang yang pertama dibangkitkan siapa? Nabi SAW. Orang yang pertama. Sebab apa? Sebab ketika dibangkitkan telanjang. Jadi dibangkitkan Nabi, kemudian diberi pakaian pada Nabi. Baru orang lain bangkit. Jadi orang tak nampak aurat Nabi. Itu maksud Nabi kita dibangkitkan paling awal sekali. Nabi kata, inni awalu man yarfa'u ra'sahu ba'dan nafkhatil akhirah. Aku adalah orang yang paling awal mendongak kepalaku setelah tiupan yang terakhir. Maksudnya dibangkitkan. Bila bangkit-bangkit daripada kubur, bertamburan keluar mereka itu daripada kubur, kemudian, iaitu selepas daripada dihidupkan,
bangkit-bangkit masa tu kita akan rasa lapar. Lapar yang tak pernah rasa sepanjang hidup. Lapar tu, lapar sungguh. Kalau ikut logik, memang logik pun. Yelah, tak makan berapa. Kalau ada orang mungkin ratus tahun, ada orang 1000 tahun, ada orang puluh ribu tahun tak makan. Yang mati lama dah lah. Jadi lama. Jadi lapar yang tak pernah terfikir, yang tak pernah dialami. Haus yang tak pernah kita rasa dalam hidup kita. Letih yang tak pernah letih macam ni. Dan dibangkitkan, telanjang. Nabi berpesan. Masa Nabi cerita tentang perkara ni, Nabi berpesan. Sesiapa yang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian ketika dia di atas dunia, dia memberi pada orang, maka Allah akan bagi dia makan, minum dan pakaian pada waktu tu. Pada waktu tu. Kalau tidak, telanjang lah. Perjalanan kepada mahsyar tu macam-macam ragam ada. Ada yang berjalan mengesok, ada yang terendam dalam peluhnya sendiri yang busuk, ada yang panas seolah-olah matahari setingkap atas kepala, ada yang berjalan dengan mukanya dan sebagainya. Cuma berapa lama nak kata kita duduk padang mahsyar ni, berapa lama? Dia gini. Padang mahsyar lebih lama daripada alam barzakh. Alam barzakh tu yang mati tu. Mati, duduk dalam kubur, nak dibangkitkan tu. Ataupun kiamat, duduk alam barzakh juga. Jangan ingat orang duduk alam barzakh ni orang mati, ataupun alam kubur ni orang mati je. Orang yang tak mati. Maksud tak mati tu kiamat. Kiamat di mana? Di kubur lah kiamat kan. Itu dia panggil alam barzakh bagi dia lah. Jadi orang perhimpunan di padang mahsyar, lamanya di padang mahsyar lebih lama daripada alam barzakh. Ketika di alam barzakh lebih lama daripada alam syahadah. Ni alam syahadah ni lah, alam ni. Kita duduk di alam syahadah lebih lama daripada alam rahim. Jadi kalau tukar balik, yang paling pendek kita duduk alam rahim 9 bulan. Maksimum? Minimum 6. Normal 9. Maksimum 4 tahun. Maksimum 4 tahun duduk alam rahim. Duduk alam syahadah 60-70. Standard lah yang Nabi kata, Muhammad pun 60-70. Alam syahadah sekarang. Duduk alam barzakh bergantung mati bila. Dan bila kiamat. Dan bila ditiupkan sangkakala. Orang yang paling pendek duduk alam barzakh yang melalui kiamat. Dia rasa kiamat, maknanya dia paling pendek. Yang Nabi Adam dulu paling lama. Itu alam barzakh. Alam mahsyar lagi lama daripada alam barzakh. Alam barzakh tu dah ada orang duduk 10,000, 20,000 tahun dah sekarang ni. Tak tahulah berapa lama lagi. Alam mahsyar lagi lama. Tu kita rasa macam tu lah. Kita rasa macam nak hidup dekat dunia ni macam tak nak mati-mati. Nampak gayanya tak? Macam tak nak mati-mati je cara. Kita boleh tengok lah. Sebenarnya kita hidup ni kejap aja. Bila kita dapat tahu kita hidup ni berapa lama? Bila kita dapat rasa kita hidup ni berapa lama? Jika dibuat perbandingan. Kalau kita rasa alam syahadah, lama kita duduk ni. Lamanya dah 40 tahun, dah 50 tahun hidup. Kita terasa lama. Masa dalam alam rahim sama juga kita rasa lama. Cuma kita terlupa lah. Lamanya duduk dalam perut, seronoknya. Tapi rasa lama 9 bulan tu. Yang maksimum 4 tahun. Yang kita rasa lama-lama ni, bila kita rasa sebenarnya yang kita duduk alam tu tak lama pun. Bila kita pergi alam selepasnya, kita pergi alam syahadah sekarang, baru kita tahu rupanya duduk alam rahim 9 bulan je, tak lama pun. Baru kita sedar. Dan bila kita tahu alam syahadah ni tak lama pun. Sekarang kita rasa alam syahadah dah lama. Bila kita tahu alam syahadah ni tak lama? Bila duduk alam barzakh. Bila alam barzakh tak lama pun duduk ada alam syahadah. Masa bila kita tahu duduk alam barzakh ni tak lama? Bila kita duduk padang mahsyar. Tunggu aja bila nak settle ni, bila nak settle ni, tak settle dekat padang. Masa tu kita tahu. Dan dicerita dalam Quran. Bila Allah flashback balik ketika duduk padang mahsyar tu, yang lama tak tahu nak buat apa, menong aku nak buat apa ni. Bukan main ratus tahun, 1000 tahun. Balah puluh ribu tahun. Tak boleh nak bayang. Duduk saja, duduk congok. Duduk gitu. Sebab apa? Nak jumpa siapa? Sekarang ni ramai. Kalau sekarang kan apa-apa hal, jumpa apa sekarang? Cari tempat. Apa-apa hal kau sekarang kan, kalau ada hal. Tempat tu aku tak boleh buat, cari maki atas kan. Sekarang ada orang boleh cari.
Kat sana nak cari apa? Mana aku tahu, aku pun baru bangun. Sama lah macam kau. Tengok. Kelik. Ribu tahun. Sehinggalah Allah campakkan ilham dekat ramai-ramai yang ni. Pergi jumpa Nabi Adam yang kita kisahkan tu lah. Cerita lain tu, lain kali lah. Jumpa Nabi Adam. Wahai Abul Bashar, kami lama dah ni. Minta lah buat sesuatu lah. Kalau ada kabel-kabel ke, macam tu lah. Kabel tu syafaat. Kalau ada kabel-kabel apa ke, minta tolong lah. Kita settle lah ni. Dah 10,000 tahun lah ni lebih kurang. Lepas tu aku tak tahu. Cuba cari Nabi lain, Nabi Isa. Cari seorang-seorang. Cuba cari Nabi Nuh. Cuba cari seorang-seorang. Akhir sekali, setiap kali nak cari seorang Nabi ke seorang Nabi tu 1000 tahun. Sampai 5 kali Allah ilhamkan. Nak sampai Nabi kita. Pergi ya Nabi akhir zaman, tolonglah apa yang patut, cari kabel-kabel yang mana pun. Kami dah berapa puluh ribu tahun tunggu, dan kami jumpa Nabi Adam pun dah 5,000 tahun lepas. Apa kasih settle? Nabi kata, engkau jumpa orang yang tepat. Nabi pun sujud, cari kabel. Itu syafa'atul uzma dia panggil. Bahasa kita sekarang kabel, bahasa nanti syafa'ah. Sama je tu. Akhir sekali kita pun masa nak tunggu-tunggu Nabi tu, kelik. Dicerita dalam surah apa tu? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada waktu tu, aku tunggu punyalah lama. Kalau kita flashback balik, kalau kita buat perbandingan, kita hidup kat atas dunia ni lebih kurang macam 'ashiyatan. Macam satu isyak je. Macam daripada isyak satu subuh. Lama je, berapa jam? Kalau dibanding dari buat nisbah, buat perbandingan. Aw duhaha. Ada yang umur pendek lagi, macam satu duha je. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Tu je dia hidup. Kalau buat perbandingan dengan duduk pada mahsyar tu. Seumpama satu je. Yang kita hidup 60, 70 tahun, 80 tahun ni, seumpama satu duha. Ataupun seumpama satu insya. Itu je kita hidup. Banding dengan duduk pada mahsyar. Dia cerita dalam Quran. Allah. Dan lagi wajib kita i'tiqad. Wajib kita pegang. Beri'tiqad. Bahawa ada kemudian selepas daripada bangkit itu hisab. Ada matematik. Baik, ilmu hisab dulu kan. Ada matematik. Bukan kita buat apa tak di matematik kan. Nanti ada matematik kan. Ada campur tolak bahagi. Ada. Pada padang mahsyar. Ada apa ni? Ada hisab. Kemudian, yakni selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan segala makhluknya pada padang itu. Lepas dia himpun semua, ada kiraannya. Ada kiraannya yang berhutang dan sebagainya. Apa dia? Segala makhluk pada padang itu memeriksa ia Allah akan amalan tiap-tiap seorang. Tengok amalan dulu. Tiap-tiap seorang. Yang amalan yang maksud, amalan yang diwajibkan dulu. Lepas tu bawa amalan yang disunatkan. Dan menanya Allah akan tiap-tiap seorang yang perbuatannya. Akan perbuatannya. Allah akan tanya perbuatan yang dia buat ni. Allah akan tanya lah. Yang baik, baiklah. Yang jahat, jahatlah Allah akan tanya. Dan apalah yang memperbuat atas dunia ketika hidupnya daripada kebaikan dan kejahatan. Surah Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Lupa lah. Dulu masa duduk sekolah, masa masuk sekolah Arab masa ambil SMU kena hafal ni 3 surah besar. Lupa lah. 30 tahun lepas. Surah Az-Zumar. Dan pada waktu tu bila makhluk semua mati dan dibangkitkan, waktu tu masing-masing menunggu kesudahan masing-masing. Tengok, cek balik yang mana baik, yang mana jahat, cek balik. Dan jadi saksi atas segala anggotanya. Ini pun dalam Quran juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada waktu tu kami tutup mulut mereka. Seal mulut. Cakap, asal buka mulut je bohong. Asal buka mulut je bohong. Yang tu kan. Allah seal masa tu. Tak boleh lah. Lain macam kan. Seal. Sebab apa mulut, lidah tidak bertulang. Memang boleh masa tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tutup mulut.
Wa tukallimuna aydihim. Masa tu tangan bercakap. Aydihim, tangan dia bercakap. Talk to the hand. Tangan cakap masa tu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada masa tu tangan dia memberi saksi, tangan dia bagi tahu apa yang dulu dia buat. Senang cerita, anggota tu lah, anggota dia jawab, oh dia ni pergi gini ni, kaki dia melangkah begini gini, tangan dia buat gini semua waktu tu. Tak boleh lah tipu. Dan membangkit Allah SWT, Allah bangkitkan atas tiap-tiap orang akan hujahnya. Masa tu boleh berhujah. Okey? Dah dapat dah semua? Ada yang tak puas hati? Siapa nak berhujah, boleh berhujah. Kalau ada hutang-hutang apa, siapa nak ada yang tak puas hati, ada yang rasa salah ke? Ada yang rasa malaikat ni tulis salah? Malaikat Raqib Atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib Atid tulis, oh ni salah ke? Ataupun malaikat-malaikat lain salah ke? Ataupun apa salah? Ada? Masa tu kalau bangkang aja keluar CCTV terus. Keluar CCTV. Tak boleh bangkang. Bangkang je keluar CCTV. Sebab kita boleh cek. Boleh cek terus. Macam sekarang kan. Dulu cakap, lepas tu sekarang cakap lain dah. Lepas tu kata, mana saya pernah cakap? Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Udah korek keluar habis video lama. Itulah. Bahaya sekarang video-video ni live-live ni bahaya sekarang. Tiba-tiba ni cakap lain. Lepas tu kata, aku tak cakap pun macam tu. Setelah 10 tahun. Boleh korek keluar balik. Jumpa. Jumpa. Kalau kita ni korek-korek pun jumpa. Kalau malaikat korek lagilah jumpa. Hati-hati waktu tu. Yang mana ada dosa sesama manusia. Malah Nabi pernah tanya, tahukah kamu sesiapa orang yang paling muflis? Bankruptcy. Siapa lah? Sahabat tanya, yang tak ada dinar dengan dirham, tak ada harta, tak ada duit, tak ada wang. Nabi kata, sesungguhnya mereka yang muflis adalah, di kalangan umat aku adalah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala dia, solat, pahala puasa, pahala zakat, semua banyak. Pada masa yang sama, dia juga bawa dosa maki hamun orang, bawa dosa bohong, bawa dosa tuduh orang, bawa dosa jahat-jahat lah. Maka harta orang zalim, menumpahkan darah, mencederakan orang semua, bawa dosa tu sekali. Dosa bawa banyak, pahala mana bawa banyak. Maka diberikan pahala kepada orang yang claim tadi. Seorang-seorang claim, dia buat zalim kat aku, cek betul, okey, ambil pahala yang banyak tadi, bagi, sehingga habis semua pahala. Kemudian ada lagi orang duk beratur, macam mana ni? Bayar apa dah habis lah. Habis lah. Akhir sekali macam ni lah, dosa apa dia, kau ambil. Elok-elok kawan tu tak pernah buat dosa tu, buat ambil dosa kawan. Akhir sekali dah tak ada pahala, dosa bertimbun. Itulah adalah orang yang paling muflis pada umat aku. Nabi kata, umatku memang muflis. Semua sistem barter waktu tu, tukar pahala. Cuma ada beberapa pahala yang tak boleh ambil. Ada. Jadi orang kena tahulah pahala tak boleh ambil. Walau kan sistem tadi kan tak boleh. Dia suruh buat siap-siap. Dalam satu peti macam tu kata. Pemberendahan. Bila dah habis semua dah balik dah. Okey, habislah Mamat ni dah habis dah. Dah lah dosa berlambak, pahala langsung tak ada sebab dah bagi orang semua. Banyak buah hal. Lepas tu pula boleh lah di tempat dia neraka dah, tak ada tempat lain lah. Masa tu baru datang pahala tadi. Kenapa dia baru datang? Tu special. Apa pahala dia? Pahala puasa. Pahala puasa. Pahala puasa tak boleh ambil. Orang tak boleh ambil. Dia ada daripada satu hadis lah. Daripada satu hadis, bila orang tanya para ulama, dia kata, apa maksud kullu amal ibni Adam lahu? Setiap amalan anak Adam untuknya. Ni adalah hadis kursi. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Illa shaum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Bahawasanya puasa tu untuk aku dan aku sendiri akan balas. Sedangkan sembahyang pun untuk Allah juga. Kenapa Allah kata semua ibadah untuk dia sendiri? Kita sembahyang lillahi ta'ala, tapi Allah kata tidak. Semua ibadah-ibadah, sedekah ke apa, untuk diri dia sendiri, kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku akan balas. Maka ulama kata itu maksud tak boleh diambil. Jadi yang banyak buah hal dengan orang tu banyak puasa lah. Macam mana muflis nanti? Muflis nanti. Okay.
Apa dia? Sunat sama, sunat fardu sama. Tak kira. Jadi puasa. Sebab kita puasa betul-betul lillahi ta'ala puasa ni. Dia tak ada puasa yang tidak lillahi ta'ala. Boleh tak kata? Puasa tu bukan lillahi, tak ada. Tapi sembahyang bukan lillahi ta'ala ada. Banyak boleh jadi. Kita buat sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke? Ada. Dia masuk, kata contoh sembahyang sunat kan. Sembahyang duduk soh depan. Sembahyang wajib soh depan. Yang tu tak apalah, sembahyang wajib semua orang kena buat. Ikhlas tak ikhlas wajib buat. Tiba-tiba orang soh kedua semua pakat sembahyang sunat. Tak ada seorang pun yang bangun lepas pada sembahyang fardu. Dia nak belah. Alamak, tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Oh, ni lah takbir. Semayang je lah. Dia semayang bukan nak sayang kan? Malu muka. Takkan kau nak duduk saja main telefon? Semayang lah. Itu bukan lillahi ta'ala. Maksudnya, boleh tak semayang bukan lillahi ta'ala? Boleh. Kadang-kadang ada bapak mentua dia kat belakang. Segan. Boleh jadi. Jadi bukan lillahi ta'ala. Sedekah. Berlambak yang bukan lillahi ta'ala. Semua ibadah. Haji ada. Sebab dia nak pangkat haji. Lepas tu dia pergi. Ada. Jadi semua amalan lain boleh kalau kata bukan lillahi ta'ala. Tapi puasa mana boleh? Boleh tak? Mana boleh kalau kau dah puasa kau tak makan? Kalau kau makan mana orang tahu? Tapi kenapa tak makan? Memang sasar untuk lillahi ta'ala. Kalau kata puasa buat lembek, tak ikhlas, mana boleh? Sebab apa? Kalau betul dia bukan tak ikhlas puasa, dia masuk dapur dia diam, dia masuk bilik air dia diam, minum air. Tak boleh. Sebab tu lah Allah kata puasa untuk aku. Tak boleh nak tak ikhlas. Tak boleh. Sebab bila puasa tak makan. Sebab puasa adalah ibadah yang tak jangan buat. Ibadah lain mesti buat. Macam semayang mesti buat. Zakat mesti buat. Semua buat. Tapi puasa jangan buat. Jangan makan, jangan. Itu terbalik. Sebab tu puasa tu special. Jadi bila puasa memang untuk Allah semata-mata. Tak ada dah untuk lain. Aku puasa sebab malu kan bapak mentua. Malu kau diam masuk bilik minum air. Kenapa tak minum air juga? Memang ikhlas lah. Aku puasa sebab malu kat anak. Apa salah pula? Bukan anak tu berkepit aja. Pergi ambil uduk, masuk air banyak-banyak, keluar sikit. Yang lain telan. Mana orang tahu? Sebab tu dia ikhlas. Sebab tu antara yang tak boleh ambil. Ada beberapa amalan-amalan yang tak boleh. Antara amalannya yang baca tasbih, yang baca selepas uduk. Doa selepas uduk. Ada 10. Doa lepas wuduk tu pahala dia orang lain tak boleh ambil. Okey, nanti cerita bab lain pula. Skop tu sambung lagi. Maka pada ketika itu tiadalah bagi seorang uzur kerana Allah SWT sudah menakuti akan kita pada dunia ini. Pada waktu tu tak adalah orang boleh bagi excuse. Tu maksud tiadalah bagi seorang uzur. Bukannya waktu tu tak ada orang sakit, bukan. Waktu tu tiadalah bagi seorang uzur, maksud tak ada excuse lah. Macam mana lah, sakit perut, nak pergi toilet kan? Lari. Tak boleh, tak ada excuse. Saya bukan ni, tapi saya ni. Tak ada excuse masa tu. Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah telah sudah menakuti akan kita. Allah dah pesan siap-siap. Allah dah bagi tahu siap-siap. Pada dunia ini ketika kita hidup akan demikian itu hari yang mana pada hari itu, hari kiamat ni, Allah dah pesan siap-siap. Dekat siapa? Di surah akan segala rasulnya. Rasul dah bagi tahu kat kita yang bahawasanya akan ada hari kiamat. Rasul bagi tahu. Apa bukti Rasul bagi tahu kita? Kadang-kadang tak jumpa Rasul. Nabi 1445 tahun dulu. Masa bila kita jumpa Nabi? Tapi kata Allah bagi tahu Rasul wahyu. Rasul dah bagi tahu kita. Apa bukti? Dah kita tahu ada kiamat tu, siapa bagi tahu? Itulah bukti Rasul menyampaikan. Apakah bukti Rasul tabligh menyampaikan? Yang kita duk belajar tak habis-habis ni, itulah bukti Rasul menyampaikan. Apa bukti Rasul menyampaikan bahawasanya nanti lepas mati hidup balik? Buktinya kita tahu lepas mati ke hidup balik. Mana kita dapat tahu? Kalau bukan Rasul bagi tahu. Rasul lah. Kita kadang-kadang tak ada juga. Masa bila Rasul menyampaikan? Apa bukti Rasul menyampaikan? Apa bukti disebut dalam kitab kita ni? Allah dah takutkan kita tentang perkara ini akan berlaku. Kita je yang buat degil. Maksud lah, kita tahu tu daripada mana? Yalah daripada para ulama lah. Ulama sampai ke Nabi lah. Kepada segala makhluk, segala amalan baik dan yang jahat, menakuti akan segala makhluk pada hari daripada demikian itu hari. Nanti hari kiamat nanti ada dalam Quran surah Qiyamah, cerita surah Qiyamah tu memang
Semua menceritakan tentang perkara tu lah. Apa? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu, hari kiamat, kita kata, nak lari kat mana? Nak lari kat mana? Ainal mafar. Mana mau lari? Macam tu lah sekarang. Sekarang lu mana mau lari? Yaqulul insan, manusia bercakap. Dah lari tu tak boleh. Lari ni tak boleh. Lari apa? Dunia tak bertepi. Tak bertepi sungguh. Kalau boleh lari kat padang mahsyar tu, tiba-tiba cung jatuh. Tak apalah masa tu. Lari tak habis-habis. Dunia tak bertepi. Habis tu macam mana? Bukan dunia, alam. Kalau dunia dah musnah, alam tak bertepi. Maka dia cerita dalam surah Qiyamah, yaqulul insan, manusia berkata, ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Nak pergi mana? Nak lari mana? Lepas tu, kalla la wazar. Tak boleh lari mana? Tak boleh nak berlindung kat mana, tak ada dah. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya waktu tu tempat kembali Tuhannya. Waktu tu tak boleh, kena menghadap juga. Kena menghadap juga waktu tu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari tu, masa tu, cek balik apa yang dia buat, apa yang dia lalai, apa yang tak buat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Akhir sekali manusia tu dia akan jadi saksi bagi dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan bermacam alasan tapi tak terima. Ini kisah ni. Ayat ni, perenggan ni sebenarnya daripada surah Qiyamah. Maka tiadalah guna menyesal pada ketika itu. Masa tu tak menyesal. Masa tu tak guna menyesal. Menyesal masa tu tidak berguna. Melainkan barang siapa yang amalnya baik, kecuali yang buat amal baik, dapat kebalasan baik, dapat balas baik. Barang siapa amalnya jahat, dapat kebalasan yang jahat masa tu. Sebab ini hari keadilan. Hari keadilan nanti. Sekarang adil tak? Sekarang tak adil. Orang baik miskin tanpa kedana. Gula RM5, RM4.90. Orang miskin memang orang jahat kaya raya. Orang baik mati kena bunuh. Budak-budak tak bersalah mati. Tak adil. Tak adil. Mana ada keadilan kalau kita tengok? Yang paling kaya dekat negara kita semuanya tak sunat. Orang kafir. Padahal dia sembah berhala, dia sembah makhluk. Kita sembah Allah. Adil tak? Patut kita lah buat kita di jalan yang benar. Tak? Payahlah tak? Tak. Ini bukan tempat. Nak keadilan ke mana? Dekat akhirat. Sebab tu tak kisah orang miskin ke, dia tak kisah pun. Sebab apa? Tempat kita bukan kat sini. Tempat kita kat sana. Faman ya'mal mithqal yang Rumi ada tak ayat tu? Ada. Faman ya'mal mithqal, sesiapa yang buat misqal. Kalau terjemahan apa? Barang siapa memperbuat setimbang semut yang kecil. Begitu terjemahan dia. Misqal. Dia misqal ni lah bolehlah kecil lah. Misqal ni satu ukuran. Zarrah. Kalau zarrah sebenarnya dah jadi bahasa Melayu dah. Tak perlulah terjemah dengan semut yang kecil. Sebab zarrah tu memang dah jadi Melayu kan. Jadi sebut zarrah lah, kita boleh faham terus. Cuma takut ada orang tak faham zarrah tu apa. Memang kalau dia bukan bahasa Melayu, dia bahasa Arab. Jadi macam mana nak faham semut yang kecil? Tapi maksud zarrah pun dah jadi bahasa Melayu, kita guna zarrah. Siapa yang buat baik sebesar zarrah, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Buat baik sebesar zarah, dia akan dapat balasan baik. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa buat jahat sekecil-kecilnya, maka dia balasan untuk dia juga. Cuma apa maksud zarah? Apa maksud
Apa maksud kebaikan sebesar zarah? Sebab semut kecil ni, zarah tu bukan semut kecil, perumpamaan aja. Yang sebenarnya zarah tu zarah kan? Apa? Atom. Apa? Kecil pada atom lagi. Nukleus, betul tak? Elektron. Apa benda? Ya betul lah. Dah atom dia kecil lah. Lepas tu dia ada yang pusing. Lepas tu ada satu positif, negatif. Cah tu kan? Benda lah. Yang tu yang jadi buang atom tu. Kalau kacau yang tu. Kecil daripada tu lagi, zarah. Okey. Ada tak kebaikan besar tu? Kebaikan zahir, mana ada? Ada. Saya nak sedekah satu zarah. Sebab dalam Quran kata, kalau buat kebaikan walaupun sebesar zarah, maka Allah akan balas. Ada tak? Kecil, bagi kuih besar zarah. Sila. Tak jadi pahala. Sebelah zarah. Maka ulama kata ini bukan amalan zahir, bukan. Amalan batin. Hati boleh tak sebesar zarah? Boleh. Dekat hati dia ada sikit je. Apa-apa amalan hati, sikit aja, maka Allah balas. Zahir mana boleh besar zarah? Jadi faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah adalah amalan hati. Amalan hati kecil mana pun, benda tak nampak, boleh. Dia jahat tapi ada baik sikit je. Allah kira sikit baik tu. Sebesar zarah. Tapi dia buat baik tapi sebesar zarah. Apa? Dia nak tolong tapi sebesar zarah. Mana boleh tolong angkat sebesar zarah? Boleh? Tak boleh. Dia bukan amalan zahir, dia amalan hati. Amalan hati memang boleh lah. Dan siapa buat jahat sebesar zarah? Macam mana nak buat jahat sebesar zarah? Tak boleh. Tak logik sebesar zarah buat jahat macam mana? Maknanya jahat hati tak? Sikit je jahat, dengki kat orang ke apa hati. Ada. Itulah maksudnya. Jadi Allah akan balas. Sekecil-kecilnya pun Allah akan balas. Jadi kita faham ini. Kalau sekecil-kecil amalan hati yang sebesar zarah yang tak nampak ni, sikit sungguh pun Allah balas. Yang orang lain tak nampak, hanya Allah je tahu. Malah kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu hati dia macam mana. Maka Allah melihat tembus sampai ke hati dan Allah balas. Kalau baik-baik, kalau jahat-jahat. Kalau yang kita buat zahir ni, lagilah balas. Tu pahaman dia. Yakni yang demikian. Itu surah Al-Zalzalah ayat 78. Yakni pada demikian itu hari, pada hari itu, hari kiamat, dan dibalaskan segala amal yang baik dengan syurga, iaitu negeri, syurga ni satu negeri, satu tempat yang ada padanya segala nikmat Allah yang berkekalan. Kita nikmat tak berkekalan. Makan sedap masa mana? Sedap masa dalam mulut masuk tekak tak dah. Masuk sini, sampai sini sedap. Saya bagi makan tadi, macam-macam makan kat dungun tadi. Allah. Macam-macam makan. Sotong tu lah, sedap lah. Jangan telan. Telan habis. Jangan telan. Kalau nak sedap tu lah. Tapi ada orang gok. Tak sedap makan gitu. Lunyaikan dalam lidah tu. Sampai, sebab tu Nabi kunyah berapa kali? 40. Kita kata 40. 1, 2, 3, ni dah puak. 3 puak. Mana ada nikmat? 40 maksudnya. Apa panggil? Dekat atas lidah tu, cerita makan. Sebab baru makan banyak makan sehari dua ni. Allah. Sedap makan dengan dungung ni. dengan tu. Dah lah ikan dia fresh. Letak dekat lidah tu kan ada macam-macam rasa pahit kan, ada kat manis kat depan, kat tepi masin kan, ada kan lidah tu. Letak atas lidah tu lenyek dengan mulut. Jangan telan lagi. Baru sedap. Ini gok. Minum air gok. Sedap kat situ je. Tak sampai satu sangat. Cuba letak minum. Dah penat baru telan. Baru lama sedap tu. Nak bagi tahu sedap dekat dunia semua sedap sekejap. Hilang. Mana seronok, mana nikmat? Ada nikmat yang tak ada pada orang miskin. Hanya ada pada orang kaya je. Iaitu nikmat beli. Nikmat membeli. Nikmat orang beli. Masa bila nikmat? Masa beli je. Habis lah. Tak sampai satu saat. Bayar tu nikmat. Aku boleh beli dan aku bayar. Aku ada duit. Beli. Nikmat tu. Orang miskin tak dapat nikmat tu. Tengok. Tapi adakah dia duduk nanti dekat sofa yang dia beli Lorenzo 9,800 tu? Adakah dia boleh rasa nikmat orang kaya tu? Kadang-kadang Allah tak bagi pun. Allah bagi nikmat beli je. Masa beli swipe kredit card tu, kredit card dia punya limit 40,000. Swipe 9,800. Nikmat dia memang ada nikmat. Hanya orang kaya je ada nikmat. Tak salah nikmat tu. Nak bagi tahu nikmat dunia ni kejap aja tu. Sok habis.
sakit kepala hujung bulan. Masa tu makan Panadol, tak ada masalah pening kepala masa tu. Lepas tu, bila ada kat rumah, dia duduk, kadang-kadang orang tak bagi pun nikmat sedap duduk. Siapa yang sedap duduk? Orang miskin tu. Yang datang mana-mana tu. Datang, sedap tu. Dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa, dia sedap beli je. Ni yang duduk atas kursi tak ada span. Yang itu tiba-tiba duduk, sopa tenggelam tu. Hilang, cari kaki tak jumpa. Kapek mahal, cari mana kaki aku? Kapek tebal hanya beli. Tapi dia tu yang beli tu, nikmat hanya beli je. Masa pakai tak ada. Tak ada nikmat. Sebab tu kadang-kadang orang beli mahal, dia simpan. Sebab dia pakai pun tak ada nikmat. Beli pinggan mahal-mahal tu kan. Apa? Akopal. Akorok. Apa? Tupperware. Beli yang mahal tu, kadang sampai 1,000. Bunga cantik, bukan bertambah kenyang pun. Bukan boleh ambil bunga tu makan, gumbang. Macam tu juga, dia simpan. Sebab apa? Makan yang mana yang makan? Yang makan yang beli sabun free tu, yang tu makan. Beli sabun free pinggan, yang tu kumpul banyak-banyak. Makan yang tu aja. Kenapa? Tak ada rasa dah. Tapi masa beli, nikmat. Nak beritahu, nikmat dalam atas dunia, walaupun orang ada duit, sikit dah. Masa makan, masa dalam mulut je, masa ada kat lidah. Masuk sini tak sedap dah. Malah masuk perut, orang sini panggil se'eh. Tak sedap lah. Padahal itu yang sedap dalam mulut dah. Makan sejam boleh? Tak boleh. Semua nikmat, semua. Sekejap. Tapi sebab tu dia kata, tengok saya ni. Tengok ni. Tengok dia kata sini. Pada dekat syurga, negeri yang ada padanya segala nikmat Allah yang berkekalan. Itu kalau kita baca sekali dan kita tak relate, tak bandingkan dengan dunia, kita tak rasa apa. Kita rasa nikmat tu berkekalan, macam-macam, macam kat dunia. Bukan. Contoh makan buah apple, sedap tu sampai bila-bila. Tengok, nak makan buah anggur pula. Makan buah anggur, ketika makan buah anggur, nikmat apple tu masih lagi ada sampai bila-bila. Tu nikmat syurga. Bukan maksud nikmat berkekalan, nak ini boleh, macam kita. Masuk mulut hilang nikmat. Tak. Makan masa tu untuk bersenang-senang, bukan sebab lapar. Tak, untuk senang-senang. Bila masuk dalam mulut, sedap. Dan sedap dia kekal. Lepas tu makan yang ni pula, macam-macam duk makan ni, kekal. Bertambah sampai tak ada fikir. Habis kalau duduk selama-lamanya bertambah nikmat tu. Nikmat yang kalau kata dia duduk dah 1,000,000 tahun dalam syurga, nikmat mula-mula dia masuk makan apple tu ada setelah 1,000,000 tahun, masih lagi ada. Dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Tu baru syurga. Bukan nikmat tu makan lapar balik. Sakit perut, berok. Tak ada berok kat syurga. So tu tak ada. Dia cuma keluar macam peluh, macam kristal keluar kat ni. Jadi bau kasturi. Dia mana ada berok kecing? Mana ada? Tak ada najis. Dekat syurga tak ada najis. Itulah maksud nikmat Allah yang berkekalan. Nikmat Allah yang berkekalan. Tiada baginya keputusan selama-lamanya. Keputusan apa? Bukan keputusan. Orang sekarang tak cakap macam ni. Maksud tak putus selama-lamanya. Bukan tak ada keputusan, tergantung. Bukan. Maksudnya nikmat tu tak putus selama-lamanya. Selama-lamanya tak putus. Tak boleh digambarkan. Lagi negeri yang ada padanya barang yang disukai akan dia oleh nafsu. Nafsu ni apa? Nafsu ni kita lah. Kita lah. Apa yang kita suka semua ada. Apa? Nak makan macam-macam ada. Apa yang suka? Perempuan suka apa? Pinggan mangkuk, lambak. Model baru, okey cari. Ni baru ni. Baru sampai. Lepas tu, bila lagi? Esok, nak beli? Baru sampai lagi. Apa yang dia nak? Lelaki nak apa? Dah atas dunia. Atas dunia perempuan dia nak apa? Baju lepas comel. Ini baru je. Ini pattern baru. Ini fashion baru. Lepas baru. Tak habis-habis. Apa yang kita suka, masa tu lah ada. Orang lelaki mana suka lain? Perempuan lah. Mana sebab tu banyak bidadari. Sebab tu bila sebut je syurga untuk orang lelaki, mesti bidadari. Habis orang perempuan kata, takkan tak ada bidadara? Mana ada bidadara? Mampu ada bidadara. Kenapa? Sebab orang perempuan, dia bukan, dia nak tu, yang paling dia nak dekat atas dunia, bukan lelaki. Sebab tu dia kata, kami boleh hidup tanpa lelaki. Dia bukan nak lelaki. Ada yang lebih lagi yang dia nak. Yang itulah yang, sebab tu, dan para ulama bincang sikit lah.
Kenapa tak dibincangkan tentang kenikmatan orang perempuan? Orang perempuan dapat nikmat apa kat syurga? Tapi orang lelaki mesti ada cerita tentang minum arak, sungai arak. Sebab orang lelaki suka minum arak kat atas dunia. Cerita tentang pakaian, sutera. Maksudnya orang lelaki suka pakai pakaian yang sutera ini, maka dekat dalam syurga nanti ada pakaian sutera. Jadi maka orang lelaki ni dia fokus. Kalau dia suka itu senang fokus. Suka apa? Perempuan lagi, pakai ni, okey, settle. Orang perempuan complicated. Dia tak tahu apa yang dia suka. Nak makan apa? Makan apa-apa je lah. Okey, jom kita pergi kedai mamak. Oh, tak nak lah. Tadi kata apa-apa. Okey, kalau tu kita pergi tom yum. Tom yum tak nak. Habis tu nak makan apa-apa je. Okey, kita pergi KFC. Tak nak. Yalah, kalau tak nak makan apa? Texas. Kat Kuantan ada Texas. 24 jam lagi. Nak? Tak nak. Kalau macam tu makan burger, tak nak juga. Aiskrim, tak nak juga. Habis tu nak makan apa? Apa-apa je. Semua macam biasa berlaku. Macam biasa berlaku. Sebab tu, dan dalam apa-apa yang dia nak, dia tak ada fokus satu-satu benda. Nak gila-gila, tak ada. Sebab tu dalam Quran, dan tak ada cerita tentang kenikmatan perempuan dapat apa. Sebab dia tak fokus. Dia dapat semua apa dia nak. Complicated lah. Perempuan complicated. Sampaikan apa complicated? Siapa dapat jaga orang perempuan sehingga dia besar sampai jadi wali tu. Sabarnya. Kalau ada anak perempuan. Sampai jadi wali nikah. Sabarnya orang lelaki ni dengan orang perempuan, anak perempuan sampai jadi wali. Yalah kan? Bapak jadi wali kan? Bukan wali tu, bukan wali Allah tu, wali kahwin. Kan? Tak boleh banyak-banyak, bahaya. Sambung lagi. Jadi nikmat tu diceritakan hanya untuk orang lelaki je, orang perempuan. Apa yang disuka oleh nafsu, apa yang disuka oleh nafsu, semua ada waktu tu. Semua ada, dan segala barang yang sedap rasanya semua ada dekat syurga. Negeri yang ada padanya barang yang tiada pernah memandangkan dia oleh dua mata. Tak pernah tengok dua mata, tak pernah. Kalau kata tahu syurga gini, tak pernah. Itu cuma cakap majazi je, cakap kiasan, lebih kurang macam tu je kata. Macam mana macam mana bidadari? Bidadari ini istilah dia pertama bidadari, yang kedua kalau kita tengok, kita baca Quran, diistilahkan bidadari dengan hurun na'im. Tu bidadari. Hurun na'im ni apa? Satu makhluk, macam tu lah kita kata, yang bermata jelita. Ainan mata, yang mata jelita, mata terkeluar, mata bukan terkeluar. Itu thyroid. Mata apa namanya, yang bulat tu kan, mata macam kalau kartun kan tulis dia buat mata bulat kan, comel betul buat kartun gitu. Tu tapi kita cuma cakap aja macam tu, cakap je. Tapi pernah tengok tak terfikir sepatutnya, tak terfikir. Dan tiada pernah mendengarkan seumpama oleh dua telinga. Tak pernah dengar pun. Nikmat tu tak pernah dengar di atas dunia, tak pernah dengar. Habis kita dekat kata ni, nanti ada muzik tak? Ada gitar, ada. Tremolo ada. Ada. Orang yang main gitar. Yang main gitar. Lepak makan, biar dari suap. Satu, dua. Itu sudah Ramli. Dia main gitar. Nak goreng ke nak ting. Dengar. Goreng. Kalau nak goreng. Ada apa? Sebab muzik ada. Muzik ada dekat dalam syurga. Kenapa muzik ada? Kerana memang manusia suka kepada muzik. Maka ada nanti. Ada muzik. Ada lagu lah. Ada lagu dekat syurga. Tapi tak pernah dengar lagu sedapnya dengar. Sedap. Ada orang dengar lagu sedapnya suara sampai meninggal tentu. Tapi kalau dekat Arab, kawan-kawan cerita ada baca apa tu? Dia baca Quran. Baca Quran perempuan, sedap suara sampai kan naik nafsu aku. Kawan Arab dia cakap. Sebab dia faham bahasa Arab dan dia tahu selok belok bahasa Arab dengan taranumnya dia memang tu
Bahasa dia lagi. Kita Melayu dengar gitu aja. Oh sedap, dia tarik. Tarik. Itu gitu aja. Dengan musabaqah. Dia orang tak. Sampai kawan-kawan dia cerita. Dia orang Arab. Kawan-kawan Malaysia. Dia kata ada kawan-kawan yang Arab, Pak Arab lah. Naik nafsu dengar Quran. Yang dibaca oleh kita punya. Ni sebab cerita. Dia cerita tu. Kita punya pembaca. Malaysia punya. Yang dekat musabaqah. Akhir sekali. Tak dibenarkan dia. Tak dibenar tu maksudnya para ulama waktu tu lah. Tak, jangan masuk bertanding. Kalau masuk garanti menang. Ingat dulu siapa? Duluan. Kalau dia masuk, yang lain tak ya, surrender. Memang kalah. Lepas tu akhir sekali lama tak ada, hilang. Oh, tak ingat, biarkan. Lepas tu adik-adik nampak ada dah sekarang tu lah. Cuma nak beritahu ada lah. Maksudnya boleh nikmat dengar itu baca Quran. Kalau lagu-lagu ni lagilah jadi, ataupun lagu-lagu ni pun ada nikmat juga. Macam tu lah. Maka ada dalam syurga. Tapi tak pernah dengar oleh dua telinga. Ni surah ni dalam perenggan ni ada surah apa? Surah Sajadah kan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada seorang pun pernah rasa tengok nikmat yang macam dia dapat dekat syurga nanti. Atas balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dan dibalaskan, sambung lagi. Dan dibalaskan segala amal yang jahat, yang tadi baik, ini jahat pula. Dengan neraka. Apa neraka ni? Penjara keseksaan yang berkekalan selama-lamanya. Bagi orang kafir dan orang tak beriman lah. Dobik dia gitu. Bagi orang yang beriman, dia neraka juga. Tapi nama nerakanya Jahannam. Neraka Jahannam adalah neraka untuk orang yang ada iman. Neraka yang 6 lagi, macam neraka Hawiyah ke, neraka Saqar ke, neraka Hutamah kan, Jahim. Neraka-neraka tu semua kekal selama-lamanya. Bila dah masuk semua orang yang dalam tu, terus tutup, seal, teri. Satu neraka je yang orang masuk tak seal pun, tak tutup, iaitu neraka namanya Jahannam. Neraka yang paling ringan di antara semua neraka adalah Jahannam. Jahannam lah tu. Jahannam tu pun paling ringan. Kalau yang lebih pada Jahannam, yang 6 lagi, nak kata macam mana? Yang paling ringan nama Jahannam. Yang mana hanya orang nak masuk neraka Jahannam. Orang nak masuk neraka Jahannam pula. Macam suruh. Mereka yang masuk neraka Jahannam, mereka mesti ada iman, baru boleh masuk. Kalau tak ada iman, dia akan jatuh neraka Jahannam, terus tembus ke neraka lain-lain. Sebab neraka kan dia bawah, yang paling bawah tu, asfali minan nar. Yang paling bawah itu paling berat lah. Jadi bila masuk neraka Jahannam, tembus, habis dia. Kalau masuk neraka, berhenti kat neraka Jahannam je. Dia ada peluang untuk keluar. Sebab orang nak masuk neraka Jahannam, dia mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh masuk. Orang nak masuk lagi, aduh, macam suruh orang masuk. Mereka yang masuk neraka Jahannam, mereka yang ada iman, tapi berlambak buat dosa. Jadi kenalah cuci dulu, bagi bersih. Dekat dunia cuci dengan apa kalau ada najis? Cuci dengan air. Kalau mughallazah, cuci dengan air tanah, najis. Kalau itu najis zahir, najis batin, dosa, cuci dengan apa? Cuci dengan api. Itu masuk api. Api tu menyuci dosa. Sehinggalah rentung lah. Berapa? Tak lama, mungkin dalam 7-8 juta tahun je, lebih kurang lah. Keluar balik, masuk syurga. Lepas pada tu masuk syurga lepas pada tu. Tapi ada iman, insya-Allah ada iman. Dan iman tu mesti sah, dan iman tu sebab itu yang saya selalu sebut. Tauhid adalah tiket syurga. Tauhid. Kenal tentang pegangan kita tentang ketuhanan dan kerasulan adalah tiket syurga. Sama ada tiket syurga tu terus masuk syurga, ataupun tiket syurga tu masuk neraka dulu. Tetap ada tiket syurga. Sama ada tiket syurga direct masuk, ataupun post-dated. Post-dated tiket. Bukan post-dated check. Post-dated. Tulis kat situ tarikh, contoh ni 7 hari bulan 5
tahun 18 juta. Maknanya 18 juta tahun lagi dia akan masuk. Masa tu dia tak kira dah berapa lama lah. Tak main lah 1 juta 2 juta tahun, main berbelah-belah juta. Itu pun sekadar sebutan je, tak tahu berapa lama sebenarnya. Oh, maknanya alhamdulillah 18 juta lagi aku masuk juga syurga. 18 juta tahun lagi. Lebih kurang macam tu. Lama masuk kan. Cuma siapa masuk neraka jahanam, dia akan boleh keluar. Kenapa dia boleh masuk syurga? Kerana dia ada iman. Iman tu yang menyelamatkan dia. Macam mana tak nak masuk langsung? Itulah yang pekah ni. Semayang, buat baik, semua-semua ni lah. Ni lah yang tak nak masuk langsung. Kata, oh kalau macam tu tak apa lah, buat je lah jahat. Kalau masuk neraka pun boleh masuk syurga dekat last sekali. Boleh. Sebab dah kata confirm kita ada iman yang sah, iman ahli sunnah wal jamaah, pegangan yang tepat, yang benar. Walaupun sebesar zarah. Dah ada lah, kita bukan sebesar zarah, besar lagi. Jadi tak ada lah sampai 18 juta, kurang-kurang pun 3 juta. 3 juta tahun. Kalau Tok Guru dulu dia kata, kalau mu fikir gitu, dia suruh ambil lighter, nyalakan lighter, jangan cucuk, jangan nyalakan je. Dalam 5-10 minit, lepas tu selok punggung, dia kata, duduk atas tu, tengok. Kalau boleh tahan, okey, tak apa. Kalau api, tu bukan api, tu kesan daripada api. Yang mana api tu dah berapa puluh ribu kali disejukkan. Percikan daripada api neraka jahanam, percik, rendam laut. Psheng, bunyi kan, angkat berapa puluh ribu kali, tak ingat banyak, lama banyak kali. Daripada satu tu, daripada satu percikan tu, rendam berpuluh ribu kali. Kemudian daripada itulah jadi sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, itulah percikan yang telah disejukkan tadi tu. Itulah yang kita sekarang. Ini bukan api percikan yang telah disejukkan tadi, kesan daripada percikan tadi pun tak boleh tahan api lighter. Sampai dia motor, press sikit, agak-agak 15 minit, selak kaki dia, ada buluak dekat letih. Ceng, kalau boleh tahan, tak ada apa-apa kan. Tengok hangit. Terbakar. Bau lencok. Kalau macam tu punya sakit, tak payah nak kata lah, tak apa, 3 juta tahun ni, jangan cakap gitu lah. Api, bukan api, itu bukan api. Itu baru kesan kepanasan. Api yang beribu, tak tahulah nak berkali ganda. Allah. Apa dia? Man akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Tu hadis tu. Jadi masuk juga. Iyalah, man akhir kalam, siapa yang akhir kalam dia sebelum dia mati, macam dalam cerita kan, ayah mengucap ayah asyhadu Allah, asyhadu lagi tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu lakonan aja. Tak ada. Akhir kalam dia, perkataan terakhir dia la ilaha illallah. Kemudian dia mati, dakhala jannah, masuk syurga. Bukan masuk syurga terus, bukan juga masuk syurga masuk neraka dulu. Tak ada janji gitu. Yang janji masuk syurga. Jadi maknanya mungkin masuk syurga direct, mungkin masuk neraka dulu. Yang pasti garanti masuk syurga. Kenapa garanti? Nabi kata, siapa akhir kalam dia, ayat terakhir dia sebelum dia mati, la ilaha illallah. Oh, kalau macam tu kita boleh buat la ilaha illallah, tak mati. Lepas tu cakap merapu benda lain, lepas tu mau mati macam mana? Jadi memang kata, oh dah tahu dah tu, cantik kita la ilaha illallah sebelum mati, buat. Sebab tu last sekali la ilaha illallah. Itu yang berzikir banyak-banyak tu, mudah-mudahan dengan zikir tu mati. Kalau dia sakit, Allah bagi rezeki sakit, makin kesihatan tu makin slow. Mungkin dia ada peluang yang besar. Tapi dia dah baca la asyhadu an la ilaha illallah dah. Tiba-tiba hujung tu apa ni, anak dia kata, "Ya, nak air ke ya?" "Oh, nak air." "Nak air." Habislah, bukan la ilaha illallah dah. Bagi air mati. Padahal dia dah standby lama dah aku. Aku semalam lagi la ilaha illallah, tak bercakap sepatah pun takut mati. Mu mari tanya air, aku haus. Aku cakap nak pun takut mati. Kau punya pasal. Betul, hati-hatilah orang nak jaga. Dia biar la ilaha illallah yang terakhir. Maka dia akan masuk syurga. Dan tak semua orang boleh. Antara orang yang memang boleh, apa? Orang yang kita anggap jahat, tapi sebenarnya dia dapat la ilaha illallah sebelum mati. Orang kena gantung sampai mati. Sekarang tak ada dah kan? Dah lulus kan? Dah lulus dah. Tak ada dah gantung sampai mati kat Malaysia. Betul tak? Rasa dah lulus dah. Kan sebelum ni tahu kan dia nak masukkan hukuman tu. Rasanya dah lulus dah. Jadi kalau kata orang kena gantung, kita kata oh dia jahat. Dah jantung ni jahat, ni bunuh orang kan, last kali kena gantung sampai mati. Sebelum gantung tu dia la ilaha illallah dulu. Kita nak kata dia mati baik ke dia jahat?
Kalau mati baik pakat-pakat ke macam mana? Ke macam mana? Jadi nak beritahu, tak semua orang dapat la ilaha illallah sebelum mati. Katalah dapat, garanti syurga. Ya, garanti syurga. Sebab Nabi dah jamin. Garanti tu maksud Nabi dah jamin. Cuma terus masuk syurga, mungkin masuk neraka dulu. Tengok, kalau berdosa berlambak, macam ni kalau dia merompak bank, lagi, kena tembak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Mati rompak bank. Adalah. Mana boleh gitu? Tak semudah itu. Nak habiskan ni. Penjara yang ada padanya segala bagai keseksaan. Macam-macam seksa ada dekat dalam neraka tu. Dan segala bagai kesakitan yang tiada terlintas atas hati seorang. Tak terfikir dia sakit tu. Dan tiada disangkakan. Macam ni tak terfikir. Ada kan ada orang yang masuk neraka, dia diberi selipar, kasut. Pakai kasut tu menggelegak otak. Tak boleh fikir. Itu yang paling ringan. Seksaan paling ringan, pakai kasut neraka, menggelegak kepala otak. Itu paling ringan. Kalau dah kena nak ambil sedikit kelegaan, ada. Duduk, berdiri, tangan duduk gini. Apa tu? Ada larangan ni. Apa dia panggil ni? Mencekak pinggang, tengok. Kan? Ada larangan. Kerana perbuatan ahli neraka untuk mengambil sedikit penat dah kena seksa. Jadi hati-hati jangan ni. Larangan makruh, bukan larangan haram. Sebab macam menyerupai, macam tak sabar nak masuk lah. Melampau kat tu kan. Maksudnya jangan buat lah. Jangan buat. Hai Tuhanku. Last sekali apa? Tak habis tu je. Pengarang kita kata apa? Lepas tengah tulis ni mungkin menggigil dia tulis kot berapa kali. Lepas dia kata, hai Tuhanku, lindungkanlah daku daripadanya ya Allah. Ni yang tulis pengarang kita. Qadhi Mekah 1924. Mufti Mekah 1924. Masa tu ada Khalifah Islam yang terakhir, masih lagi tak kena sebelum 1924 tak kena lagi dengan Mustafa Kamal Atatürk, tak jatuh lagi lah. Ujung-ujung nak jatuh dah, tapi ujung-ujung kitab ni dikarang, masih ujung-ujung. Khalifah Islam yang terakhir, Turki Uthmaniyah yang terakhir, sebelum nak jatuh tu, ujung-ujung tu ni sekarang. Dia masih lagi duduk dalam Khalifah Islam yang terakhir lah. Jadi dia pun tulis, ya Allah lindungkanlah aku. Dia pada waktu tu lah yang dia cakap ni, pada waktu tu 1920 ke 1921 yang tu lah, area macam tu lah waktu tu. Sebab 1924 kan jatuh kan, yang buat perjanjian orang kafir sekali. Mustafa Kamal Atatürk gabung pula dengan macam-macam kafir sekali, jatuhlah Khalifah Islam yang terakhir. Pada zaman dia ni, pada zaman dia itulah, lebih kurang lah cerita, lebih kurangnya tu tarikh-tarikh tu bukan ingat tepat pun. Dan Nabi dan setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya haud. Kita haud Nabi pula. Haud tu apa? Haud tu kolam. Haud Nabi, kolam Nabi pula. Kena percaya ada kolam Nabi. Kalau tak percaya dosa. Tangguh dulu. Kita sedang tasbih kafarah dan salatan subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.